Jadi ini yang akan kita perkatakan berkenaan dengan perkembangan Aftercare Support Association AFSA bersama dengan kita, tetamu kita, dua orang tetamu kita itu Yang Mulia Puan Hajah Johana binti Haji Muhammad Jaya merupakan yang di-Pertua AFSA. Assalamualaikum Puan Hajah. Waalaikumsalam. Apa khabar pada pagi ini? Alhamdulillah sihat, ya? sehat. Alhamdulillah. Jadi di sebelah Puan Hajah Johana iaitu Puan Hajah Salmah binti Haji Muhammad Nur merupakan pengarah program-program AFSA. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar? Sihat ya? Alhamdulillah, syukur. Alhamdulillah. Itu yang kita harapkan. Baiklah, daripada Rampai Pagi mengucapkan ribuan terima kasih kepada kedua narasumber yang sudi hadir ke Rampai Pagi hari ini, menyerikan lagi Rampai Pagi dalam pada penonton Rampai Pagi hari ini menikmati secawan kopi, minum teh panas, minum kopi panas dan tadi sama-sama telah memberikan sedikit maklumat ni Puan. Ya, jadi kita akan mulakan daripada Puan Hajah Johana terlebih dahulu. Mungkin dapat mengongsikan Puan sedikit mengenai dengan latar belakang AFSA dan mungkin sekaligus dapat mengongsikan juga bila ia ditubuhkan ni Puan. Okey, makasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Persatuan AFSA Aftercare Support Association, short formnya AFSA, adalah Melayunya Persatuan Pemulihan Sokongan Selepas Penjagaan. Ia telah didaftarkan dengan ROS, iaitu Register of Society Pasukan Polis Diraja Brunei pada 4 Ogos 2024. Persatuan ini adalah non-profit organisation dan ia mempunyai misi bersama kerajaan dalam menangani kebajikan rakan silaan. Tujuan utama AFSA ditubuhkan adalah bagi membantu Jabatan Penjara bagi mengurangkan kemasukan berulang-ulang dan untuk melaksana dan menjayakan reintegrasi ke arah keharmonian masyarakat kita ni. Untuk maklumannya, persatuan ini hanya membantu mereka yang mendaftar dengan persatuan kami. Sebab sama dengan pusat integrasi penjara. Selepas diorang keluar, kami tidak akan, bukan secara paksa. Ia cuma secara sukarela. So dari sana sebelum diorang keluar, kami akan masuk ke dalam untuk membuat konsultasi. Sama ada, so dari sana kami tahu diorang ini apa minatnya, apa skill yang ia ada. So sudahnya keluar nanti kami akan menyalurkan ada yang mau bekerja, kursus ataupun membuat perniagaan sendiri. Ya. Kita sebenarnya cukup terharu dan juga bergembira sebenarnya mendengarkan dengan adanya tertubuhnya Persatuan AFSA dan juga seperti yang diberikan tadi di antara objektifnya ialah untuk memberikan sokongan support kepada rakan selia Ana dan juga diharapkan agar dengan adanya support dan juga training-training yang diberikan oleh Persatuan AFSA dapat menghalang daripada mereka untuk balik semula, untuk masuk semula ke di penjara dan sebagainya. Satu usaha yang cukup murni sebenarnya yang ada untuk sama-sama kita ni faham-fahamkan, sama-sama tadi fikirkan juga ada kalau itu sudah peranan AFSA, apakah lagi peranan kita ni sebagai individu di komuniti ini untuk sama-sama juga penting memberikan sokongan kita ni. Baiklah, mungkin ada yang menyaksikan Rampai Pagi hari ini Puan. Salam berikutnya kepada Puan Johana aja kalau boleh tanyakan ni Puan. Mungkin ada yang menyaksikan hari ini baru pernah mendengar mengenai dengan AFSA ataupun mungkin yang menyaksikan ada yang berminat ingin mengetahui dengan lebih lanjut lagi ataupun mungkin mencari peluang-peluang yang tertentu jika ada kalau mungkin peluang untuk berkolaborasi dan menyumbang kepada AFSA dan sebagainya. Jadi macam mana untuk mereka menghubungi? Mungkin ada tempat pejabat dan sebagainya ni Puan. Pejabat AFSA lokasinya terletak di Jalan Kebangsaan. Ia adalah sebuah bangunan yang baru yang diperuntukkan oleh Kerajaan Kepedulian Yang Maha Mulia pada 22 Julai 2024 melalui Jabatan Perdana Menteri. Dan pembukaannya nanti dijangka akan dirasmikan oleh Yang Berhormat P.M. Datuk Laila Raja
Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Halbi, Puan Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Perdana Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Ya, alhamdulillah ya. Jadi kita beralih kepada Puan Haja Salmah binti Haji Muhammad Nur, merupakan pengarah program-program APSA. Jadi Puan mungkin boleh mengongsikan dan juga bercerita sedikit ya tentang aktiviti yang dijalankan oleh APSA ni Puan. Silakan. Terima kasih Puan untuk soalan itu. So alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan dengan izinnya juga APSA dapat mengendalikan berbagai-bagai aktiviti dari sejak ia ditubuhkan dan seterusnya sehingga hari ini. So salah satu saya akan menguraikan beberapa aktiviti yang dijalankan oleh APSA. Yang pertama, kami mengadakan konsultasi prabebas penghuni dalam penjara yang sudah dimentionkan tadi, disebutkan oleh Puan Haja sendiri. Jadi prosesnya sudah pun di-explain oleh Puan Haja. Yang kedua, kami membuat susulan follow up rakan seliaan sekiranya dari bidang segi minatnya, kemahirannya dan seterusnya, sekiranya latar belakangnya dan family support. So ini semua fakta yang kami ambil kira supaya kami dapat membimbing mereka ke arah tuju yang mereka berhasrat kembali kepada masyarakat supaya dapat memberi keyakinan diri. So yang ketiganya, kami mengadakan kolaborasi. So kolaborasi dan networking dengan agensi-agensi kerajaan dan swasta dan juga persatuan bukan badan kerajaan. Selain daripada itu, kami mengadakan sesi kaunseling. Sesi kaunseling ini terletak pada is either individu kaunseling ataupun kaunseling berkelompok. Di sini kami mengadakan program-program motivasi, program-program keyakinan diri supaya mereka sendiri terasa terbimbing dan dibimbing dengan selama ini hidup mereka di dalam penjara. So bila menghadapi masyarakat, ia akan sesuatu pengalaman yang berlainan. So ini mestilah ditangani. So kami sebagai ahli APSA, kami make sure yang kami ini tangani dengan secara sensitif. Sebabnya banyak perkara-perkara yang di dalam yang kami tidak tahu. So bila menghadap masyarakat, ia adalah satu keyakinan diri. Kebanyakan mereka tu mempunyai very low self esteem. Jadi ini perlu ditangani. Ini perkara yang very mustahak, the main thing yang patut kita ditangani awal. Sebabnya untuk menghadapi masyarakat adalah satu cabaran yang paling kuat. Betul. So selain daripada itu, ini mengadakan program motivasi dan juga menjemput ustazah ataupun ustaz dari segi spiritual untuk bagi mereka banyak dari segi keagamaan supaya mereka akan datang belajar untuk muhasabah diri, insya-Allah. Alhamdulillah. Kalau tadi saksikan, dengarkan daripada perkongsian tadi, yang menariknya program yang diaturkan, aktiviti-aktiviti yang dijalankan oleh Persatuan APSA memang cukup holistik ni Puan. Dari segi sosialnya, dari segi dari segi spiritual. Mungkin ada lagi yang Puan ingin tambah Puan? Selain daripada itu, kami ada membuat kelas-kelas memasak. Ya, kelas memasak seperti membuat kek pisang, membuat roti, bans dan segalanya. Permulaan kami akan mengadakan kelas selama 2 minggu lah. Dan seterusnya kami melihat keyakinan setiap orang punya macam interest, motivasi dan seterusnya, sama ada mereka ni benar-benar minat dalam bidang memasak. So untuk menguraikan lebih lanjut lagi, kami sudah membuat kelas memasak selama 2 minggu dan buat masa ni yang 2 orang rakan selian wanita telah pun mengendalikan gerai di Subang Sri Mulia. Ini menjalankan ke tahun kedua. So saya dari pendapat saya, ini satu perkara yang baik. Yang nampak mereka boleh berubah ke tahap yang lebih baik daripada yang cerita yang lama. Alhamdulillah. Betul, alhamdulillah ya. Rasanya kita semua mempunyai cerita tadi tersendiri je Puan. Yang paling penting ialah untuk kita ni sebagai masyarakat untuk tidak menstigma, dan paling penting juga untuk tadi melihatkan bagaimana tadi boleh memberikan sokongan kita ni
kepada rakan-rakan seliaan agar mereka dapat terus menjalani kehidupan, meneruskan kehidupan. Betul. Jadi peluang inilah yang harus kita berikan kepada mereka ya. Jadi kita difahamkan juga ya, ada acara-acara yang sudah pun diususun atur ya ataupun dirancang bersempena dengan perasmian pejabat baru ini. Jadi mungkin dapat dikongsikan ni Puan, apakah antara acara-acara yang sudah pun dirancang ini? Ya. Alhamdulillah, di antara acara-acara yang dirancangkan oleh APSA untuk perasmian bangunan APSA adalah seperti berikut. Memang kami mulakan dengan bismillah supaya mendapat keberkatan pada waktu acara itu. Dan seterusnya ucapan alu-aluan oleh Puan Hajah sendiri sebagai yang dipertua, dan selepas itu perasmian bangunan APSA oleh tetamu kehormat. Tetamu kehormat. Dan seterusnya ia akan menandatangani plak bangunan plak perasmian bangunan APSA. So itulah yang awal, acara yang awal yang akan berlaku, dan kami akan menjemput para hadirin tamu kehormat seterusnya bawa untuk lawatan ke bilik-bilik seperti bilik kaunseling, bilik hafazan Al-Quran, seterusnya demonstrasi pembuatan kek pisang yang saya mention tadi awal, dan membuat roti. So di luar bangunan itu kami terdapat greenhouse ataupun rumah hijau yang rakan selian menanam sayur-sayuran seperti salad. So setakat ini sudah ada hasilnya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan seterusnya di sebelah greenhouse terdapat bengkel pertukangan kayu tangan. So bererti di sini nampak rakan selian sudah mulai berkecimpung dengan aktiviti yang membuat mereka keyakinan diri makin bertambah baik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Dan secara langsung tadi dapat mendidik mereka, melatih mereka untuk menjana pendapatan sendiri daripada latihan-latihan yang diberikan. Alhamdulillah, memang cukup menarik. Kalau tadi boleh semula ni Mahira, beralih semula kepada Puan Hajah Joanna. Tadi ada dikongsikan sedikit mengenai dengan majlis perasmian, tapi mungkin ada yang tertinggal daripada mendengarkan yang tadi. Mungkin boleh dikongsikan lagi ni Puan. Bila acara majlis perasmian bangunan ini akan mengambil tempat dan siapa nanti yang akan merasmikannya Puan? Terima kasih. Alhamdulillah, perasmiannya akan diadakan pada 28 Oktober 2024 dan dijangka akan dirasmikan oleh Yang Berhormat Baginda Tun Lela Raja Major Jeneral Bersara Datuk Paduka Seri Awang Haji Halbi bin Haji Muhammad Yusof, Menteri di Jabatan Menteri dan Menteri Pertahanan kedua. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita beralih kepada Puan Hajah Salma. Apakah perancangan APSA untuk tahun ini dan mungkin untuk tahun hadapan juga ni Puan? Alhamdulillah, insya-Allah kalau diizinkan Allah. Insya-Allah. APSA sudah membuat rancangan, iaitu dua perkara. Satu, kami akan masa ini sedang bergiat berkolaborasi dengan syarikat untuk membuat musical theatre supaya akan dapat menjana tabung APSA, insya-Allah. Yang kedua, kami akan membuat pertandingan memasak. So berarti kami akan at the same time kami akan memupuk bakat-bakat yang ada di antara rakan seliaan. So pertandingan masak tu akan diadakan untuk rakan seliaan, baik wanita ataupun lelaki. Insya-Allah. Ini adalah dua rancangan yang besar insya-Allah pada tahun hadapan. Ya. Terima kasih. Ya. Ya, jadi memang cukup menarik sebenarnya kalau lihat dari segi aktiviti-aktiviti ni dan telah pun dirancang untuk tahun ini dan juga tahun kehadapannya. Rasanya memang cukup menarik ni Mahira apabila tadi diberikan peluang untuk bercerita mengenai dengan Persatuan APSA. Tambahan lagi kalau tadi mendengar tadi di antara objektif penubuhannya memang cukup penting untuk tadi terus memberikan maklumat kepada orang ramai mengenai dengan kepentingan kita ni sebagai rakyat, sebagai penduduk negara Brunei Darussalam dan juga sebagai ahli komuniti untuk tidak menindas, untuk tidak menstigmatize dan sama bersedia untuk menerima rakan seliaan ke dalam komuniti. Orang sebenarnya kita ini mempunyai hidup cerita tadi masing-masing. Yang paling penting ialah kita belajar daripada kesilapan dan untuk berusaha untuk memperbaiki diri, dan penting juga ialah sokongan daripada semua ahli masyarakat. Alhamdulillah. Tapi di atas kebatasan waktu ni Mahira, rasanya banyak lagi soalan ni Puan yang ingin ditanyakan. Tapi mungkin disebabkan ada sedikit kebatasan waktu, mungkin tadi boleh terus saja ni Mahira. Soalan yang terakhir ni Mahira. Iya, kepada Puan Johanna mungkin harapan daripada APSA, mewakili daripada APSA terhadap masyarakat umum. Harapan APSA kepada masyarakat umum di sana sangatlah besar.
agar rakan-rakan selaan akan dapat diberikan bantuan, peluang dan kerjasama agar mereka akan dapat berusaha untuk meneruskan kehidupan dengan menjalankan berbagai usaha demi masa depan diri mereka sendiri, keluarga dan negara. Dan dalam kata lain, sama-sama lah kita ni menyokong usaha-usaha baik yang akan mereka ceburi seperti di dalam bidang perniagaan, keusahawanan dan perkacaan. Alhamdulillah ya, demikian tadi. Mungkin dari Puan Haja Salma ada yang ingin disampaikan, harapan? InsyaAllah kami dari pihak APSA ingin menyuruh kepada masyarakat di sana, di luar sana, agar kita ni sama-sama berganding bahu, menolong dan membantu. Because we believe that we have to do dalam cara pasukan. So the more we do, insyaAllah, the more lagi banyak hasilnya untuk rakan selian, insyaAllah. Ya, Alhamdulillah. Jadi kita ucapkan ribuan terima kasih ya kepada Puan Hajah Johana binti Haji Muhammad Jaya, merupakan yang di-Pertua APSA, dan juga Yang Mulia Puan Hajah Salma binti Haji Muhammad Nur, merupakan pengarah program-program APSA. Terima kasih sekali lagi kita ucapkan, dan insya-Allah kita akan berjumpa lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.